Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia saudara-saudara yang berada dalam room. Dia dengan ceramah lah pula ni kan. Gian nak ceramah ni. Sebab kita nak lawan Malaon ni kita kena ikut. Kena baca ada mukadimah. Ya? Macam ustaz sikit. Barulah walaupun boleh percaya kan. Barulah walaupun boleh pakai. Walaupun ni dia kena mukadimah tu kena ayat Arab sikit, Arabik sikit. Kemudian lepas tu nak mencarut pun tak apa dah. Nak fitnah pun tak apa dah. Yang penting mukadimah tu bagi salam kan. Puji kepada Allah, baca sikit ayat Al-Quran, kan. Selawat Nabi, lepas tu pom-pom-pom-pom, mencarut ke fitnah ke, tak ada masalah dah lepas tu. Walau akan bertakbir. Itu dia punya rukun-rukun ceramah oleh Walaon. Jadi saya kena ikut sikit-sikit kentak dia. Cuma saya tak nak mencarut lah. Malu nak mencarut. Kan? Okey, hari malam ni, petang tadi saya ada live juga dekat YouTube. Itulah dekat YouTube. Kalau tadi saya live juga. Ulas juga sikit-sikit tentang apa peristiwa yang berlaku di istana negara kita. Hari ni saya nak buat, nak kongsi kat TikTok pula. Sebab dekat YouTube saya ni saudara ya, kat YouTube saya ni ramai juga yang nonton, tapi majoritinya umur 50 tahun ke atas yang tengok YouTube. Sebab yang tua-tua ni dia tak minat sangat TikTok. Kan? Tapi yang kat YouTube tu ramai geng-geng saya masa zaman blog dulu. Zaman-zaman waktu kita dapat maklumat daripada blog kan. Kita ada bloggers yang lama dulu. Terima kasih Duke. Yang naik YouTube saya ni ramai orang 50 tahun ke atas. Bukan tak ada yang muda, ada. Tapi yang 50 tahun ke atas tu ramai. Orang yang dulu pernah ikuti blog saya, yang aktif dalam blog-blog kan. Dulu banyak nama-nama blog. Sekarang ni dah banyak. Orang dah lebih kepada Facebook kan, Instagram, Telegram, X, Twitter. Kemudian ada TikTok lagi kan, Space. Macam lah. Jadi blog dia dah nampak sikit merudum. Tapi saya masih aktif kat blog. Cuma kurang menulis. Saya banyak share apa yang saya live kat TikTok, apa yang saya live kat Facebook, dekat YouTube, saya akan share kat blog lah. Dulu saya menulis kat blog tu kan. Ramailah blogger masuk Milo Suam sekarang pun dah tinggal blog. Dia dah banyak kat TikTok sekarang ni dengan Facebook, dengan Twitter, X. Dulu ada Perisik Rakyat, ada Pink Turtle, ada Teranung Kita, macam-macam kan. Ada apa lagi? Laman Marhan, ini nama blog ni. Laman Reformasi kan. Anak Sungai Derhaka saya rasa masih aktif lagi. Ini geng-geng blog dulu ni kan. Sekarang blog saya nama samalah, fauzdin.blogspot.com atau nama dia. Jadi kalau yang baru ni, kalau nak kenal blog saya, boleh buka lah, wfauzdin.blogspot.com. Jadi banyak dia, saya dah kurang menulis. Saya banyak share live saya dekat TikTok dan juga di channel YouTube. Dan menulis ni dah banyak kurang. Dekat Facebook pun dah kurang menulis kan. Menulis ni penat, lebih baik bercakap. Kan, kadang-kadang lah dia perlu kita menulis lah kan. Okey, hari ni saya nak ulas apa yang berlaku di istana. Kita ambil yang terbaru lah kan. Jangkaannya kalau kita tengok daripada dia orang promosi seminggu kebelakangan ini, kita merasakan mungkin paling tidak pun 5,000 lah kan. 5,000 itu paling minimal lah, kita jangkakan boleh hadir 5,000 lah kan. Kekuatan yang dia orang ada 5,000, kita jangka macam tu. Mungkin 10,000, 20,000 itu biasa kan. Tapi apa yang hadir hari ni sebenarnya tak sampai 1,000, tapi wartawan menulis sekitar 1,000. Ini dijangka oleh akhbar lah kan. Cikgu Bat pula dia up lagi sampai 5,000. Dia ingat orang tak reti mengira. Dia ingat kita ni tak reti mengira seperti mana Haji Hadi kan. Bila cakap cukup jumlah, dia rasa banyaklah jumlah dia kan. Sebenarnya tak cukup. Jadi dia ingat, Cikgu Bat dia ingat kita tak pandai mengira. Depan pintu pagar istana tu, kalau kita tengok, kita pernah pergi depan pintu istana tu, kita boleh agak anggaran yang ada di istana tu, kita boleh tahu dah, boleh agak-agak jumlah. 1,000 pun pada saya tak sampai sebenarnya kan. Bukan dalam 600
500 600. Tapi wartawan biasanya kalau 500 tu dia lebihkan sikit lah. 1,000. Tak kisahlah berapa ribu pun. Kalau dia tahu 10,000 pun tak apa. Kalau dia tahu 50,000 pun kita tak ada masalah. Kan? Sebab kehadiran orang ini bukan menentukan sesuatu yang benar sebenarnya. Kan? Tidak menjadi kesan kepada kehadiran yang ramai apa pun. Kita tengok walaon ni kalau dia berceramah ke, dia berhimpun, memang ramai lah. Tapi apa yang dia buat? Ramai menang sorak kampung Tergadai. Ni dia. Ya, sesuai untuk walaon. Jadi yang hadir daripada istana tu, saya menyangkakan tak kisahlah, ya, 500 orang ke 600, 700, 800. Tapi yang kita nak tengok siapa pimpinan yang berada di situ. Sebab kita dengar selama ini dia kata Anwar dah tidak ada sokongan sebenarnya. Anwar dah berminggu-minggu dah dia tak ada sokongan dah. Kan? Agong pun dah tak suka kat Anwar ni. Agong pun dah tak suka. Walaupun setiap minggu Agong jumpa dia. Baru tadi pun Agong jumpa dia hari ni. Petang tadi. Petang tadi Agong jumpa dia. Yang berhimpun di luar pagar tu Mahathir. Nak jumpa Agong. Yang dapat jumpa Agong Anwar. Tapi dia boleh kata Agong tak suka dengan Anwar. Agong suka dengan Mahathir, dengan Dencirit, dengan Haji Hadi kan. Propaganda yang dia mainkan. Kan? Dia kata Agong dah tak suka, kan? Agong dah bersetuju dah kiranya nak angkat Perdana Menteri lain. Anwar sebenarnya dah tak ada sokongan. Ni yang selalu cerita oleh Papa Gomo. Yang diceritakan oleh Papa Gomo, yang diriwayatkan oleh Salim Iskandar Kuti Todi, dan disebarkan oleh walaun-walaun. Dia macam apa ni, perawi dia kan. Perawi daripada dia diperawikan. Perawi itu adalah daripada Salim Iskandar Kuti kan. Diambil daripada Papa Gomo. Daripada Papa Gomo memetik kata Mahathir Kuti. Itu dia yang pertama sekali. Mahathir pergi ke Papa Gomo pergi kepada Salim kepada walaun tengah sebar. Kan? Jadi kebodohan itu sudah menjadi virus. Bermula daripada pertama sekali bapak dia yang bodoh, sampai ke Papa Gomo, sampai ke Salim Todi, terus kepada walaun. Kebodohan itu umpama macam COVID. Kalau tidak ditangani, ini cukup bahaya. Sebab itu kita kena buat penerangan setiap hari. Pagi, petang, malam kita kena buat. Sebab kita tak nak virus seperti COVID, iaitu virus kebodohan melampau. Dia bodoh ni saudara, tak kisah. Manusia ni ada cerdik, ada bodoh. Tapi janganlah sampai kebodohan tegar. Saya pernah sebut sebelum ini bahawa kita nak mencegah. Saya seperti PMAC juga. PMAC dia ada casaran dia. Dia bertekad untuk menghapuskan kemiskinan tegar. Saya bertekad untuk menghapuskan kejahilan tegar. Kebodohan tegar. Jadi sebab itu kita bagi penerangan. Saya bagi tahu kawan-kawan yang lain. Teruskan buat live. Yang tak biasa buat live, belajar buat live. Biar banyak buat live. Jangan peduli berapa banyak view pun. Tak kisah berapa banyak view. 5 orang, 6 orang, 7 orang, 10 orang. Kalau 10 orang mendengar kita, dapat 2 orang akan ikut kita. Cukup Alhamdulillah. Kan, cukup Alhamdulillah. Kita bukan nak semua dengar. Sebab kita tahu manusia ni bukan boleh kita kontrol dia orang. Kan? Kita bagi fakta pun, dia auta juga yang dia terima. Tak apa. Buat. Saya beritahu kawan-kawan buat live. Bila kamu free, kamu buat live. Tak reti nak buat live atau tak berani nak buat live, apa yang kamu boleh buat? Menulis, kamu menulis. Jangan jadi orang yang tak buat apa-apa. Mengharapkan keselesaan, mengharapkan negara ini aman, mengharapkan negara ini maju, tetapi kita tidak menyumbang apa-apa. Cubalah menyumbang. Setiap kita sebenarnya ada bakat. Kadang-kadang apa yang ada pada saya, tidak ada pada tuan-tuan. Tapi ada apa yang ada pada tuan-tuan, tidak ada pada saya. Ada kelebihan yang tuan-tuan ada, yang saya tak ada. Saya boleh menumpang kelebihan tuan-tuan. Macam itulah. Jadi masing-masing ada kelebihan. Yang pandai melukis kartun, buat kartun. Yang pandai menulis, menulis. Yang pandai berpuisi, berpuisilah. Yang pandai berpantun, berpantun. Kan? Yang pandai cakap, berbebel dekat live TikTok ke, live YouTube, buat. Buat. Ini senjata yang kita ada sekarang ni, di era baru sekarang ni. Jangan kita nak harapkan PMBank nak tepis semua. PMBank sekarang fokus untuk jaga negara.
Fokus untuk jaga ekonomi negara, nak jaga rakyat lagi. Kalau dia diganggu oleh perset-perset ni, kan? Jadi dia akan menjejaskan tumpuan dia. Jadi kita lah kena lawan perset-perset ni. Kalau zaman Haji Hadi, dia kata zaman 33 bulan dulu dia kata kerengga ganggu. Kerengga. Dia tak mampu nak lawan kerengga. Kan? Tak boleh nak berlawan kerengga. Sebab itu dia kata dia tak boleh nak buat RU35, dia tidak boleh nak ni, tak boleh nak ini, tak boleh nak ni, semua sebab kerengga. Jadi kita tak nak Kerajaan Malaysia Madani ini mencari alasan. Kita tidak boleh buat seperti mana Haji Hadi bagi alasan. Sebab di era Kerajaan Madani ini bukan kerengga yang mengganggu. Di era Kerajaan Madani ini adalah perset-perset ni. Perset yang mengganggu kita, dia lagi dahsyat daripada kerengga. Perset-perset ini jangan kita jadikan alasan. Nanti pihak MAC kata tidak boleh nak buat ini sebab ada perset. Jadi kita tak mahu nak cari alasan. Kita kena berdepan dengan perset-perset ni. Ada yang perset yang bertuan, ada perset yang tidak bertuan. Tak kiralah bertuan ke tak bertuan ke, dia ada tuan ke perset ini, dia tak ada tuan ke perset ini, dia tetap perset. Dan itulah yang kita nak lawan. Kan? Ada perset yang bertuan ni dapat upah. Yang tidak bertuan ni, dia tak dapat apa-apa. Kan? Tapi tetap juga jahat. Alang-alang jahat, biarlah berupah kan. Macam mana? Kita kena berdepan dengan mereka ni, saudara. Sebab kita tak mahu fokus PMX kita terganggu dengan sebab perset-perset ini. Jadi Mahathir hari ini dia mengetui satu himpunan. Dan kita lihat siapa pimpinan Perikatan Nasional yang nak jadi Perdana Menteri ke, yang dikatakan dinamakan sebagai Perdana Menteri, siapa yang bersama dengan Mahathir? Tak ada. Yang ada siapa? Cikgu Bat. Yang ada siapa? Papa Gomo. Yang ada siapa? Iskandar Kuti. Patpu Kari. Itu yang ada. Itu yang ada, saudara. Mana dia pimpinan PN? Kenapa dia tak datang? Sedangkan Mahathir itu mereka angkat sebagai penasihat. Penasihat 4 negeri yang diperintah oleh PAS. Dia penasihat 4 negeri yang diperintah oleh PAS. Menteri besar 4 negeri itu pun tak datang bersama dengan dia. Kesian tengok dia. Kesian tengok dia, saudara. Berjalan tadi pun dah 2 silinder saya tengok. Kan? Berjalan pun 2 silinder, gagah juga pergi ke pintu pagar tu. Kan? Seorang yang dikatakan bekas Perdana Menteri 22 tahun, yang dikatakan negarawan, hanya layak bertemu dengan pengawal keselamatan di pintu istana. Kan? Yang dapat jumpa Agong Anwar hari ni. Yang duduk luar pagar tu terjerit terlolong macam perset tak bertuan, Mahathir. Betapa hinanya nak hantar memorandum. Saudara tahu apa yang terkandung dalam memorandum tu? Apa yang saudara tahu? Apa yang terkandung dalam memorandum tu? Saya rasa kalau Tuan Agong tengok pun, Tuan Agong bolang tongkang je. Tuntutan apa yang disebut dalam memorandum tu, ya Allah, tak ada poin langsung, saudara. Saudara boleh buka YouTube, dengar apa memorandum. Kan? Yang pertama dia kata Anwar ini telah menghina raja sebab menuduh Agong menerima rasuah. Mengatakan Agong menerima rasuah daripada parti-parti politik. Itu benda yang disebut dalam memorandum. Sedangkan semua tahu bila masanya Anwar kata macam tu. Kamu yang terasa, kemudian kamu nak mengadu dengan Agong. Tak kebodoh perangai tu. Kamu yang rasa, kamu merasuah. Kamu yang terasa, kamu merasuah. Lepas tu kamu nak mengadu dengan Agong, mengatakan Anwar tuduh dia merasuah. Kelakar, tetapi bodoh. Yang itu kamu nak persembahkan dengan tuanku. Kamu nak merendah-rendahkan pemikiran Agong dengan memorandum yang macam itu. Sedangkan Agong tahu apa yang Datuk Seri Anwar sebut. Datuk Seri Anwar buat kenyataan bukan secara tertutup. Dia buat kenyataan secara terbuka. Semua orang baca. Dan semua orang cerdik faham apa yang dia sebut. Hanya orang-orang yang bodoh sahaja yang tidak faham
Dan pemikiran bodoh itulah mereka catatkan dalam memorandum untuk diserahkan kepada tuanku. Yang hantar siapa? Mahathir. Perdana Menteri 22 tahun, 22 bulan. Konon-kononnya negarawan. Itu ke level point yang kamu nak bagi hantar dekat Yang Tuan Agong? Jelas kebodohan itu. Apa lagi disebut dalam memorandum? Dia kata, dah teruk dah rakyat Malaysia. Ramai orang Melayu mati bunuh diri. Ada orang bunuh ibu. Ada anak bunuh ibu. Ada anak bunuh ayah. Ada suami bunuh isteri. Ada isteri bunuh suami. Berlaku jenayah. Dia kata dah banyak. Menandakan rakyat sengsara. Dia tak bawa data. Dia tak bawa data, saudara. Kalau dia bawa data, kita boleh bandingkan di zaman Din Cirit dulu. 3 bulan. Berapa ramai yang bunuh diri zaman Din Cirit. Berapa ramai yang mati satu hari di zaman Din Cirit. Sebab itu dia tak bawa data. Dia cakap kosong. Dia hantar memorandum kat tuanku, dia sebut macam tu lah. Dah ramai Melayu bunuh diri. 17 orang terjun jabatan di Kelantan bunuh diri. Tak ke bodoh. Benda ini nak dimasukkan dalam memorandum, nilai seperti itu nak dipersembahkan kepada Tuan Agong. Memang layaklah kalau Agong dapat pun dibuang dalam longkang. Buang masa Agong nak baca poin-poin macam itu. Orang bunuh diri terjun jabatan, salah kerajaan. Ya? Anak bunuh ibu kerana anak tu penagih dadah, minta dengan mak dia duit, mak dia tak bagi nak isap dadah, dia bunuh mak dia. Kalah kegagalan kerajaan. Suami bunuh isteri kerana apa? Cemburu. Kerana isteri ada menjalin hubungan dengan orang lain. Salah Perdana Menteri. Berlaku pembunuhan, salah Perdana Menteri. Di zaman Mahathir, zaman kamu, wahai saka tua, saya nak bagi tahu. Bukan 17 orang yang bunuh diri tu. Yang kamu sebut 17 orang tu termasuk tahun 2021. Kamu kira yang terjun jabatan tu. 17 orang dah terjun dah. Dari tahun 2001 sampai 2004, 17 orang. Ini kamu klaim kegagalan Anwar Ibrahim. Saya nak bagi tahu Mahathir. Kamu jangan lupa, wahai Mahathir. Kamu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. 1 hari, 1 jam, 2 jam saja 18 orang mati di Memali. Bukan kerana bunuh diri, tetapi mereka bertempur di Memali. Sebab tu kamu jadi Perdana Menteri, kamu merestui pertempuran di Memali. Ini saya nak beritahu Mahathir. Bukan DAP yang berperang di situ. Tak ada yang kaum selain daripada Melayu, selain daripada anggota pasukan keselamatan, juga turut terkorban di Memali. Kamu nak kira 17 orang mati bunuh diri di jambatan sejak tahun 2001 sampai hari ini, kamu nak salahkan dan kamu nak kata Anwar gagal. Sedangkan kamu Perdana Menteri, 1 hari saja 18 orang Melayu Islam mati di situ. Kerana kamu memberikan kebenaran. Dahsyat tak dahsyat kamu Mahathir? Kamu ingat kami lupa? Kamu ingat kami semua nyanyok macam kamu? Itu baru peristiwa Memali. Kalau nak kira jenayah zaman dia, jenayah yang berlaku zaman dia, nak kira kegagalan dia, banyak saudara. 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. 1 tahun berapa kes jenayah, tembak-menembak, rompak bank, ini semua salah Perdana Menteri. Yang mati isap dadah, yang mati aksiden, semua salah Perdana Menteri. Macam tu. Kita tak ambil yang kes-kes macam tu. Kita ambil kes yang berpunca daripada kegagalan kerajaan. Apa dia? Mahathir. Peristiwa Memali itu berpunca daripada kelemahan kerajaan menangani isu Memali. Sepatutnya dia boleh cegah daripada awal. Sepatutnya Haji Hadi yang mengeluarkan amanah Haji Hadi itu ditangkap lebih awal lagi, sebelum dia merebak. Tetapi kenapa dibiarkan? Seperti seolah-olah Mahathir tahu, Haji Hadi ni aku takkan tangkap kerana 1 hari nanti aku akan berkawan dengan dia. Aku takkan tangkap Haji Hadi sebab dia penting bagi politik aku. Dan akhirnya terbukti hari ini. Dia dengan Haji Hadi dah macam adik-beradik. Hospital pun sama. Haji Hadi pergi AJN, Mahathir pergi AJN. Haji Hadi jalan 2 selender, Mahathir pun jalan 2 selender.
Cuma beza dia, Haji Hadi pakar dalam putar belik agama. Mahathir pakar dalam putar belik kaum. Itu aja. Musuh sama, iaitu Anwar Ibrahim. Sebab itu mereka bergandeng bahu, seiring sejalan, seiring dan sejalan. Asal. Tak pelik orang jahat ni, dia boleh bersatu ya untuk melawan orang yang benar. Mereka boleh berpakat, saudara. Sebab apa? Syaitan membantu mereka. Silaturrahim mereka itu dibantu oleh syaitan. Syaitan memang suka orang berpecah belah. Bila orang Islam, Melayu sama Melayu, Islam sama Islam berpecah belah, Islam sama dengki-berdengki, Islam sama fitnah, syaitan tepuk tangan. Yang syaitan takut apabila orang nak bersatu. Apabila orang Islam bersatu, itu amat menakutkan syaitan. Sebab itu bila penyatuan kerajaan perpaduan yang dicadangkan oleh Agung ditolak oleh Din Cirit dengan Haji Hadi, syaitan orang paling bergembira. Bersorak syaitan. Bila Agung menyerukan ke arah penyatuan, kerana Agung berpegang kepada ayat Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ayat menyeru kepada penyatuan umat Islam, jangan berpecah belah. Apabila Agung nak amalkan benda ini, syaitan dah risau lah. Masalah ni. Kan? Bayangkan dia kata, ya amanah, parti amanah, ada 1% orang Islam, Pikiat majoritinya orang Islam, UMNO boleh katakan majoriti orang Islam. Kalau dia berganding dengan Perikatan Nasional, PAS 1% orang Islam, bersatu ramai orang Islam. Kalau mereka bersatu, payahlah dia kata. Syaitan dah risau. Tiba-tiba syaitan menarik nafas lega dan mereka bersorak kerana Din Cirit dengan Haji Hadi menolak penyatuan umat Islam. Mereka menolak penyatuan umat Islam walaupun suruhan itu datang daripada ulil amri yang selalu mereka sebut bahawa ulil amri itu wajib ditaati kalau menyeru ke arah kemungkaran. Kalau menyeru ke arah makruf. Ulil amri hanya layak dilawan dan diingkari sekiranya ulil amri itu menyeru ke arah kemungkaran. Selagi dia tidak menyeru ke arah kemungkaran, hukum dia wajib taat kepada ulil amri. Ini yang disebut oleh pimpin PAS. Tapi apakah mereka melaksanakan itu? Tak. Mereka tak lakukan apa yang pernah mereka sebut. Mereka hanya mengingatkan kita tentang taat kepada pemerintah waktu bila? Waktu mereka jadi pemerintah. Waktu mereka jadi pemerintah, mereka baca ayat ini. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan pemerintah di antara kamu. Masa dia jadi pemerintah, diminta kita taat. Taat wajib pada pemerintah. Tapi bila mereka tidak jadi pemerintah, mereka jadi pembangkang, mereka kata apa? Tetah tuanku bukan qati'i. Tetah ulil amri dah bukan qati'i dah. Sebab apa? Sebab dia bukan pemerintah. Ini yang dikatakan tunggang agama, saudara. Bila kita sebut tunggang agama, dia marah. Bila kita katakan Lebih Hadi ni tunggang agama, dia marah. Bila kita bawa fakta ini, dia tidak boleh jawab. Dia tidak boleh jawab.